اقرأ كتاب الله ترق أعوذ بالله من جنانه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وتنل الرحيم العظيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 127. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas daripada ayat 125. Ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika mana kami telah jadikan bait, iaitu Baitullah, sebagai tempat tumpuan manusia, tempat manusia kembali kepada Allah, dan juga wa amna, sebagai tempat yang aman dan selamat. Kemudian Allah perintah, hendaklah jadikan daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat solat ataupun tempat berdoa. Dan kata Allah, kami telah berwasiat atau perintah kepada Ibrahim dan Ismail agar sentiasa mensucikan rumah Allah untuk orang-orang yang tawaf dan beriktikaf dan juga solat. Okey, pengajaran daripada ayat 125. Pertama, kelebihan Baitullahil Haram dari dua sudut, iaitu tempat tumpuan dan kembali manusia kepada Allah, tempat tumpuan dan kembali manusia kepada Allah, dan tempat yang aman. Yang kedua, rahmat Allah kepada hamba-Nya dengan menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk manusia kembali kepadanya, dan juga sebagai tempat yang aman dan selamat. Oleh kerana itu diharamkan membawa senjata ke dalam Masjidil Haram ataupun ke dalam masjid. Kecuali dengan tujuan untuk menjaga keamanan. Yang ketiga, wajib menjadikan makam Ibrahim
sebagai tempat solat, sebagai tempat solat sunat tawaf, ataupun sebagai tempat berdoa. Yang keempat, manusia akan mendapat keamanan dan kebahagiaan bukan kerana harta yang banyak atau rumah yang besar, tetapi keamanan terhasil disebabkan manusia menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Yang keenam, yang kelima, sesiapa yang mentaati Allah dan sabar dalam setiap ujiannya, dia akan diberi ganjaran yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukannya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang telah lulus ujian oleh Allah, lalu dijadikannya sebagai ikutan kepada semua manusia. Dan dijadikan makamnya sebagai tempat solat dan berdoa. Yang ke-6, wajib mensucikan rumah Allah, khususnya Baitullah daripada segala najis yang zahir ataupun najis yang batin seperti syirik dan sifat-sifat yang tercela. Yang terakhir, yang ke-6, 7. Kelebihan 4 jenis ibadat. Kelebihan 4 jenis ibadat, iaitu tawaf yang khusus untuk Masjidil Haram, iktikaf khusus untuk semua masjid-masjid, dan rukuk dan sujud yang boleh dilakukan di mana-mana sahaja.
Habis pengajaran ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafar fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Okey, boleh bagi feedback ke yang melalui Facebook? Ada yang betul-betul ya. Betul juga. Sebab mana lain dia. Masih sangkut-sangkut lagi ya. Sebab malam ni kita tak siap melalui YouTube, kita nak tengok apa punca sangkut kat Facebook. Masih sangkut lagi ya. Ke lain dia orang. Ha. Pasal ada yang klik. Banyak yang klik. Ha. Okey. Pengajaran ayat 126. Pertama, kelebihan Nabi Ibrahim AS. Yang mana ceritanya banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Dan doa-doanya banyak dirakam di dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tidak berhajat daripada berdoa kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak berhajat daripada berdoa kepada Allah, walaupun dia adalah seorang Nabi. Kerana Nabi Ibrahim alaihi salam sentiasa berdoa kepada Allah. Yang ketiga, doa memberi kesan. Doa memberi kesan dalam menghasilkan apa yang dihajatkan oleh setiap manusia. Doa memberi kesan dalam menghasil apa yang dihajatkan oleh manusia, sama ada untuk mendapat apa yang disukai atau menolak apa yang dibenci. Bahkan doa adalah ibadat. Doa sendiri adalah ibadat di dalam Islam. Kalau orang tanya kan, kenapa saya nak berdoa? Kalau Allah dah takdirkan dapatlah. Walaupun saya tak berdoa. Kalau Allah takdirkan tak dapatlah. Walaupun saya berdoa. Jadi tak ada keperluan saya berdoa. Macam mana nak jawab? Yalah, tapi kalau Allah takdirkan dapatlah walaupun tanpa doa. Doa boleh mengubahkan takdir, Ustaz. Doa boleh mengubahkan takdir. Dia jawapannya, doa adalah sebab kepada terhasilnya apa yang dihajatkan oleh manusia. Sebab yang mengizinkan Allah, tapi sebabnya ialah doa.
Satu. Yang kedua, kita jawab apa? Kalau itulah kaedah kamu, maka kamu jangan makanlah. Sebab apa? Kalau kamu tak makan dan Allah nak bagi kenyang, kenyang je. Dan kalau kamu makan, Allah nak bagi lapar ataupun mati, mati juga. Baik, tak payah makan. Kenapa kamu tak guna kaedah yang sama dalam bab makan? Tapi kamu makan. Sebab apa? Makan sebab untuk hidup. Maka begitu juga doa adalah sebab untuk mendapat apa yang kita hajat. Dan banyak Allah rakam dalam Quran doa para Nabi yang dimakbulkan. Kerana doa para Nabi Allah makbulkan hajat mereka. Antaranya doa Nabi Zakaria yang minta anak kan, walaupun dalam keadaan tua. Dan juga doa Nabi Ibrahim juga minta anak dalam keadaan dah tua dan isteri pun mandul. Tapi sebab doa Allah makbulkan. Okey, yang keempat. Rahmat Ibrahim alaihissalam kepada orang yang akan tinggal di Mekah. Rahmat Ibrahim alaihissalam kepada orang yang akan tinggal di Mekah dengan berdoa agar mereka ini sentiasa diberi keamanan dan rezeki. Yang kelima kan, adab Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah ketika berdoa. Iaitu beliau tidak meminta rezeki kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Iaitu beliau tidak meminta rezeki kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Yang keenam, sesungguhnya rezeki Allah adalah umum untuk orang yang beriman. Sesungguhnya rezeki Allah adalah umum untuk orang yang beriman dan untuk orang yang kafir. Tetapi yang membezakan antara rezeki orang beriman dan rezeki orang kafir ialah rezeki orang kafir hanya sementara, kemudian mereka akan diazab ke dalam neraka yang kekal. Sebaliknya, rezeki orang yang beriman akan berterusan dan kekal sampai ke surga. Yang ketujuh, wajib ke atas setiap manusia mengambil peluang dalam waktu hidup di dunia yang singkat dan sementara dengan memperbanyakkan amalan yang ganjarannya besar dan berlipat kali ganda. Jadi orang beriman bila dia tahu hidup kat dunia ni sementara dan sekejap, maka apa dia buat? Dia buat apa?
Dia buat amalan bukan sebarang amalan. Dia akan pilih amalan yang sedikit tapi ganjarannya besar. Kenapa? Sebab masa terhad. Kalau masa terhad, dia pula pilih amalan yang simple-simple je, tak cerdik. Contoh dia baca zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dia solat sunat 12 rakaat, dapat sebuah istana. Dia solat sunat fajar, lebih baik pada dunia. Okey. Okey, habis Kita sambung ayat 127. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kaitan ayat hari ini dengan ayat sebelum. Kalau sebelum ni Allah menceritakan tentang Baitullah, iaitu kelebihan Baitullah. Satu, masabah, tempat tumpuan manusia. Yang kedua, tempat yang aman. Kemudian Allah cerita lagi doa Nabi Ibrahim untuk tempat itu, iaitu Mekah, supaya Allah jadikan Mekah itu ataupun Baitullah negeri yang aman dan rezekinya melimpah. Okey? Ayat hari ini ialah Allah nak cerita rumah Allah yang aman dan sebagai tempat tumpuan manusia itu sebenarnya siapa yang mula bina. Okey. Wa is, dan ingatlah ketika mana yarfa'u meninggikan ataupun membina Ibrahim oleh Ibrahim. Ibrahim ni bukan bahasa Arab dan ada dua bacaan. Dua-dua bacaan adalah betul. Satu Ibrahima, ha baris bawah dan selepasnya ya. Yang kedua Ibrahama, ha baris atas dan selepasnya alif. Dua-dua bacaan adalah betul. Dan ingatlah ketika mana meninggikan oleh Nabi Ibrahim AS al-qawaid. Qawaid jamaah, plural. Kalau satu, al-qaidah. Jadi kalau satu kaedah, dah jadi bahasa Melayu kan? Kaedah, kan? Kalau jamak, kalau banyak, qawaid. Apa makna dia? Asas. Jadi Nabi Ibrahim meninggikan ataupun membina qawaid, asas-asas. Asas-asas minal bait, daripada bait, iaitu Baitullah. Kenapa Allah sebut membina asas, meninggikan asas? Kenapa Allah tak kata Ibrahim membina Baitullah terus tanpa ada sebut asas? Kenapa? Kenapa disebut? Setiap benda yang dibina bangunan yang penting asas. Sebab di sini Allah nak mengajar sesiapa yang nak bina apa saja binaan, kena ada asas dia, tapak dia, proses untuk membina bangunan. Sama juga Allah bila sebut Nabi Nuh membina kapal, Allah sebut apa? Ingat tak? Allah nak ajar manusia bagaimana nak bina kapal, maka Allah sebut apa? Nabi Nuh membawa kaumnya di atas kayu dan paku. Kan? Kayu dan paku. Kenapa Allah sebut kayu dan paku? Allah nak bagi tahu kalau nak bina kapal mesti ada dua benda asas, kayu dan paku. Okey. Ibrahim membina asas Baitullah dan Ismail alaihi wassalam. Kenapa disebut Ibrahim dulu, Ismail kemudian? Sebab Ismail pertama sebab dia anak. Yang kedua, dia adalah tugas dia pembantu menolong. Jadi berapa orang membina Kaabah ni? Dua.
Kita boleh tak kalau bina Kaabah 2 orang? Cuba bayangkan, kita kena bayangkan bagaimana Ibrahim dengan anaknya yang masih remaja kan. Bina Kaabah di mana ni? Di tengah padang pasir, dan manusia tak ada, kemudahan pun tak ada, dan bina pula dengan batu. Macam mana nak pecahkan batu, nak angkat apa semua. Jadi cuba kita bayangkan, kita pergi depan Kaabah menangis kan, lepas tu balik Malaysia lawan Tuhan. Ini Nabi Ibrahim bukan tengok Kaabah kan, tapi membina Kaabah. Dan Allah sebut, kalau kita belajar bahasa Arab, yarfa'u ni fa'il apa? Yarfa'u mudhari'. Apa tanda? Makna dia sentiasa. Sebenarnya ayat ni, masa ayat ni turun, binaan Kaabah dah siap lengkap ataupun sedang dibina? Tak. Ayat ni turun bila ni? Zaman Nabi Muhammad. Cerita yang membina ni ialah zaman. Jadi masa ayat ni turun, Kaabah tu dah siap dibina ataupun sedang dibina? Dah siap. Kalau siap, dalam bahasa Arab dia guna fi'il apa? Sepatut madhi. Kalau yarfa'u mudhari'. Kalau madhi apa dia? Kalau madhi. Rafa'a. Jadi timbul persoalan, kenapa Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari'? Seolah benda tu sedang dibina, sedangkan cerita ni dah mungkin 1000 tahun sebelum zaman Nabi Muhammad dah siap dibina oleh Ibrahim. Jadi kenapa Allah guna fi'il mudhari' yang menunjukkan seolah sedang dibina? Tak, ini pasal pembinaan. Asas saja. Ya? Ada penambahan ke? Yang dibina tu asas saja. Bukan. Tak, dia sekarang kalau ada ubaswai itu tak dipanggil bina, itu dia panggil apa? Ubaswai. Dia tak bagi bina, renovate kan. Ustaz, bukan ada hadis kata Rasulullah nak tinggikan Kaabah tu ke? Siapa? Apa dia? Rasulullah SAW dia Kaabah. Tapi Rasulullah tak buat masa hidupnya. Tak. Bukanlah. Mana Nabi tak buat masa hidup dia. Nabi tak buat apa-apa pun masa hidup dia kan. Jadi kata ahli tafsir, Allah sengaja sebut dalam bentuk fi'il mudhari' supaya Allah nak kita bayangkan. Bila ingat pada Kaabah ataupun tengok Kaabah, kita bayangkan seolah Nabi Ibrahim sedang membina. Supaya kita rasa kesusahan, keperitan Nabi Ibrahim membina. Jangan tengok Kaabah menangis, tapi langsung teringat pada siapa yang memula pembinaannya. Bukan senang. Kalau nak bina sekarang, mungkin mudahlah. Banyak kemudahan kan, duit pun banyak. Ini tak ada kemudahan apa, duit pun tak ada dan hanya berdua sahaja. Jadi satu kerja yang sangat berat dan susah. Maka Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari' supaya kita bayangkan Kaabah tu seolah sedang dibina oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Benda-benda macam tu kena ingat. Barulah kita akan menjadikan Ibrahim ni satu imam, ikutan. Kenapa kena ikut? Sebab jasanya terlalu besar. Dia bukan bina rumah dia. Bukan bina perumahan untuk menjual kan. Ini bina rumah Allah. Satu kerja yang sangat besar. Okey. Lepas dia bina, apa dia kata? Rabbana. Wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami, terimalah daripada kami. Terima apa ni? Amal apa? Bina Kaabah. Tengok, kenapa lepas bina Kaabah Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah terima amalannya. Dan Allah rakam doa Ibrahim itu dalam ayat ni. Apa hikmahnya? Apa pengajaran untuk kita? Setiap kerja itu seperti ibadah. Jadi bila kita buat tu, kita nak Allah
Jadi Jadi ada dua benda kan. Satu bina Kaabah. Yang kedua amalan diterima. Kan? Antara dua ni yang mana lebih penting? Bina Kaabah ke amalan diterima? Subhanallah. Pengajar untuk kita apa dah? Biasanya secara umumlah kita lebih fokus pada amalan kita. Kita tak fokus nak pastikan amalan kita diterima. Betul? Yang kita fokus nak buat amalan macam mana, nak selesaikan amalan macam mana. Tapi nak pastikan amalan diterima, kita tak fokus. Apa bukti? Kita jarang selepas beramal, jarang kita baca doa ni. Ya Allah, aku dah puasa sebulan Ramadan, terimalah amalan puasa aku. Lepas kita baca Quran, jarang kita berdoa kan. Ya Allah, aku dah baca Quran, dah 2 kali khatam, aku tak tahu diterima ke tak. Tolonglah terima. Betul? Bahkan lepas habis beramal, kita rasa lega ke rasa takut? Biasalah lepas habis Ramadan. Lega ke rasa risau? Amalan puasa tak diterima? Ya ke? Tapi muka semua malam raya tu ceria je, lain macam. Tengok, Allah nak ajar kita Nabi ni. Saya nak tanya, Nabi bila buat amalan ikhlas tak? Satu. Yang kedua, bila mereka ikhlas, pasti tak Allah terima? Okey, yang ketiga, bila Allah pasti terima, apa perlu dia doa minta Allah terima? Sebab dia memang ikhlas dan Allah akan terima. Sebab logiknya tak perlu lagi berdoa, betul tak? Yang kita ni, ada jaminan tak amalan dia terima? Tak ada jaminan. Tapi kita sentiasa tak berdoa, ya Allah terimalah amalanku. Jadi siapa hebat? Kita ke Nabi Ibrahim? Jadi kenapa Nabi Ibrahim masih berdoa? Apa dia? Apa dia? Apa sifat seorang hamba tu? Apa dia? Anda bersyukur, takut dan berharap. Maknanya orang yang beriman, semakin tinggi iman dia, semakin baik amalan dia, semakin dia takut amalan tak diterima. Itulah tanda orang beriman. Semakin dia beriman, semakin dia beramal soleh, semakin dia risau amalan tak diterima. Apa bukti dia semakin risau? Dia berdoa. Dan orang yang kurang beriman, dia target dia ialah nak selesaikan amalan. Lepas tu dia tak risau amalan tak diterima. Apa bukti dia tak risau? Dia tak berdoa pun. Betul? Sebab itulah Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Contoh. Contoh apa ni? Kalau sahabat Ibrahim pun takut amalan tak diterima, macam mana kita relax je lepas beramal? Rugi tak kalau kita solat, puasa bertahun-tahun kan, tiba-tiba semua hangus? Rugi tak? Rugi. Jadi kena ada rasa risau. Bila ada rasa risau, kita akan baca doa ni. Ni jarang yang kita baca. Okey, boleh ke? Kemudian Nabi Ibrahim bagi tahu kenapa dia minta Allah terima amalan dia. Sebabnya ialah innaka, sesungguhnya engkau apa? Antas sami'ul alim. Engkau hanyalah engkau as-sami', maha mendengar. Mendengar ni ada dua. Satu, sekadar dengar. Yang kedua, dengar dan terima. Boleh faham? Di sini dengar, Allah mendengar sahaja ataupun mendengar dan menerima. Mendengar dan, jadi Nabi Ibrahim seolah nak beritahu, kenapa aku minta engkau terima amalan aku? Sebab engkau ni maha mendengar dan lagi maha menerima amalan. Sebab tu aku minta dengan engkau. Dan engkau lagi maha mengetahui. Mengetahui apa dia?
Niat aku buat Kaabah ni kerana apa? Engkau tahu. Jadi aku serah pada engkau lah. Engkau nilai macam mana. Kalau aku rasa aku betul, itu tak betul, itu perasaan. Jadi saya nak ulang sekali lagi benda yang jarang sangat kita bagi perhatian ataupun kita terlepas pandang, iaitu kerisauan setelah beramal. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Orang beriman sikapnya selepas beramal risau, bukan seronok, bukan puas hati. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina allazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim Tengok Allah sebut ciri-ciri orang beriman setelah beramal. Cuba terjemah. Wallazina, dan orang-orang yang yu'tuna memberi. Mereka memberi ma atau apa yang mereka telah beri. Beri apa ni? Apa-apa je lah harta, apa-apa perkara yang baik dia bagi untuk orang. Dan sebelum ayat ni Allah bagi tu, mereka dah beriman, tidak syirik pada Allah, beriman dengan ayat Allah. Lepas tu sedekah lagi ni. Lepas dia buat semua, termasuklah selepas sedekah. Apa perasaan dia? Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka risau. Wajilah ni gemetar, risau, takut. Bila tu hati mereka risau? Sebelum buat ke selepas buat? Kenapa risau? Annahum, sesungguhnya mereka hanya kepada Tuhan mereka akan, sebab mereka yakin mereka akan balik pada Tuhan mereka, dan bila balik pada Tuhan mereka bawa apa? Amalan. Tapi mereka tak pasti amalan mereka diterima ataupun tak. Sebab tu wajilah. Tanda wajilah apa dia? Dia baca doa ni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa dia syarat amalan diterima? Boleh sebut ayat Quran. Ayat Quran yang baru kita belajar. Baru je belajar. Kan ayat sebelum ni Allah cerita dakwaan orang Yahudi dan Nasara. Apa orang Yahudi cakap? 112 kan? Orang Yahudi mendakwa tidak ada yang boleh masuk syurga kecuali Yahudi. Nasrani pun mendakwa dakwah yang sama. Maka Allah tempelak, tak ada. Yang boleh masuk syurga, Yahudi pun tak, Nasrani pun tak. Tapi yang boleh masuk syurga, yang ada dua syarat. Bala, satu. Man aslama. Ni satu. Man aslama wajhahu lillah. Satu. Orang yang menyerah dirinya, hatinya, amalannya hanya kerana Allah. 100%. Syarat pertama. Syarat kedua, wahwa muhsinun. Apa makna muhsinun dah? Apa makna muhsinun? Ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Ikut Nabi. Dan Allah cipta kita untuk melihat apa? Amalan siapa yang paling, apa makna paling baik? Ahsanu amalah, paling satu, paling ikhlas. Yang kedua, paling menepati sunnah. Dan satu lagi kita boleh tambahlah, walaupun dah masuk kat sini. Syarat ketiga amalan diterima ialah mestilah taqwa. Ada taqwa. Buka surah Al-Ma'idah ayat 27. Surah Al-Ma'idah ayat 27.
Bahagian akhir sekali. Innama, ayat bahagian akhir hujung ayat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa makna dia? Ini kisah siapa ni? Kisah dua anak Adam. Tapi ada pendapat mengatakan Qabil dan Habil pun tidak disebut dalam hadis yang sahih. Quran tak sebut nama kan, dua anak Adam. Dan dua-dua berkorban, dua-dua beramal. Tapi Allah terima seorang je. Walaupun yang seorang lagi pun anak Nabi juga, tapi Allah tak terima. Bila amalan dia tak diterima, dia nak bunuh Habil. Bila dia nak bunuh Habil, apa kata Habil? Dia kata, aku tak akan bunuh kamu. Kamu nak bunuh, bunuhlah. Tapi aku tak akan bunuh kamu. Cuma dia ingatkan kepada Qabil, kenapa kamu nak marah sebab amalan kamu tak diterima? Kenapa nak bunuh aku? Sesungguhnya, hanyalah Allah terima amalan daripada orang bertakwa. Jadi tak ada kaitan dengan aku. Kalau kamu nak amalan diterima, kamu jadi orang bertakwa. Cukup. Boleh? Ini syarat ketiga. Amalan diterima ialah mesti orang yang bertakwa. Dan saya nak sebut satu lagi ayat yang menakutkan kita. Itu berapa ramai yang beramal 10 tahun, 20 tahun, solat, puasa, tapi amalannya tak diterima, bahkan Allah jadikan debu. Kan? Kerja 50 tahun, semuanya debu. Solat, haji, umrah, semuanya jadi debu. Cuba buka surah Al-Furqan, ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Cuba terjemah. Wa qadimna, kami datangkan ila ma'amilu, kepada apa yang mereka, mana ada amalan tak? Ada. Ini bukan yang tak beramal, yang beramal ni. Apa yang mereka amalkan min amalin, daripada amalan yang mereka rasa amalan tu soleh. Allah pun tunjuk. Lepas tu Allah kata apa? Faja'alnahu, lalu kami jadikan semua amalan yang dirasa soleh haba'an mansura, debu yang. Kenapa Allah sebut debu? Kenapa Allah tak kata kami jadikan amalan sia-sia? Beza tak? Sia-sia dengan jadi debu. Beza tak? Apa beza? Tengok bahasa Al-Quran. Beza tu. Kami jadikan amalannya sia-sia. Satu lagi kami jadikan amalannya debu. Debu pula yang berterbangan. Kenapa? Contohlah, analogikan. Kita bekerja setahun, kita simpan duit kan, ataupun 20 tahun kita simpan duit. Katalah kita simpan dalam peti kan, masuk duit setiap hari, setiap bulan kan, agak anggaran lebih kurang 500,000 kan. Lepas tu bila buka je, tengok-tengok jadi debu. Dengan buka, tengok-tengok kosong. Yang mana lebih kecewa? Kenapa? Kalau kosong, mungkin kita bayangkan mungkin ada orang ambil kan. Tapi kalau jadi debu, debu ni kita nak buat apa? Kalau saya bagi debu lah 3 lori pada Faisal, nak debu? Tayammum buat apa sampai 3 lori? Kita ada debu kat mana-mana, kita buat. Sapu kan? Buang. Sebab debu ni tak ada faedah. Jadi Allah nak beritahu kecewanya orang yang beramal tapi tak diterima. Allah gambarkan
tengok-tengok semua jadi debu. RM500,000 akhirnya nampak jadi debu, lagi kecewa. Apa sebab? Tengok kat sini. Sama ada tak ikhlas ataupun ikhlas tapi tak menepati sunnah, ataupun dia bukan orang yang bertakwa. Ada satu lagi hadis yang menakutkan. Nabi kata, ada orang di akhirat besok, dia bawa amalan pada zahirnya amalan soleh, sebesar gunung Tihama. Besar amalan dia, banyak. Jadi dia syok lah. Ini memang dapat masuk surga. Tiba-tiba Allah jadikan amalannya yang nampak besar macam gunung tu jadi debu. Maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, sif lana, cuba bagi tahu kami sifat orang yang macam ni. Macam mana dia boleh beramal dan lepas tu jadi debu? Sebab kami takut kami pun jadi macam mereka." Nabi kata apa? Mereka ni yang beramal tapi jadi debu, amalan mereka sama dengan kamu. Salat malam lebih baik daripada kamu. Baca Quran mereka lebih baik daripada kamu. Puasa mereka lebih baik daripada kamu. Dan warna kulit mereka sama dengan kulit kamu, iaitu orang Arab juga. Tetapi bila jumpa benda haram dia sapu. Mengumpat, rasuah, bercakap bohong dia sapu je. Amal-amal soleh buat juga, yang haram pun makna apa? Tidak ada takwa. Jadi kena bagi perhatian khusus. Apatah lagi seorang Nabi seperti Ibrahim pun masih takut amalannya tak diterima. Padahal dia bukan bina rumah dia ni, dah bina rumah Allah. Dah dia sebagai seorang Nabi tapi masih ada rasa takut. Okey? Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami muslimai ini. Tengok bahasa Arab, tulisan sama tapi berbeza baris. Kalau mim baris atas dan nun baris bawah, makna apa? Dua orang. Jadilah kami, iaitu Ibrahim dan Ismail, muslimai ini. Dua orang yang, apa makna muslimain? Dua orang yang berserah diri. Kalau ramai, tukar baris je. Mim baris bawah, nun baris atas, terbalikkan. Muslimina ramai. Boleh? Kalau kita baca Rabbana waj'alna muslimina, salah. Sebab yang berdoa hanya dua orang saja. Jadikan kami orang yang berdua, yang sentiasa menyerah diri laka untuk engkau. Saya nak tanya, Ibrahim ni sebelum dia doa ni, dia memang berserah diri tak pada Allah ataupun separuh-separuh? Kan contoh? Contoh. Kemuncaknya Allah suruh dia 9 anak kan? Dia serah diri tak? Dia ambil masa tak? Dia banyak soal tak? Sama juga Ismail. Bila Ismail diberitahu oleh Ibrahim bahawa dia diperintah oleh Allah untuk disembelih, Ismail serah diri tak? Dia kata if'al ma tu'mar. Masa tu juga dia kata buat. Serah diri tak? Dan masa Ibrahim nak dicampak dalam api, dia serah diri pada Allah. Aku serah pada engkau ya Allah. Serah tak? Allah kata pergi hantar Hajar dan Ismail ke padang pasir Mekah kan, tanpa air, tanpa pokok, tanpa suami. Dia serah diri tak? Kalau dia semua serah diri, kenapa lagi masih berdoa? Boleh faham? Apa dia? Bukan. Maknanya mereka berdua dah serah diri sepenuhnya. Tak ada satu pun bantah. Melewatkan perintah Allah pun tak pernah. Tapi dia minta lagi supaya apa? Allah teguhkan lagi. Mantapkan lagi.
Kemudian yang kedua, imam boleh tak turun naik? Sekarang ataupun sebelum ni dia serah dia, akan datang dia tak tahu. Sebab tu doa ni penting. Doa ni sangat penting. Boleh? Kita sepanjang hidup kita lah sampai saat ni, banyak tak kita serah diri sepenuh pada Allah? Sami'na wa ata'na. Masa tu kita dengar, masa tu kita buat. Banyak tak? Ke banyak melewatkan banyak songeh? Kurangkan. Okey, kurangkan. Dalam keadaan kurang tu, kita baca tak doa ni? Itulah kelebihan kita. Tak baca kan? Dalam keadaan Nabi Ibrahim dah mantap, dah serah diri sepenuhnya, walaupun 9 anak, 9 lah, tapi masih berdoa. Boleh faham? Pengajarannya apa? Jauh. Kita sebenarnya masih jauh lagi. Kita ni banyak syok sendiri. Sebab tu bila kita tadabbur Al-Quran, kita tahulah iman kita setara mana. Langit rendah ataupun tinggi. Betul? Ni orang macam Ibrahim dah serah 100%. Sembilan anak pun sanggup, tapi masih risau. Masih minta lagi dimantapkan imannya. Kita ni kadang-kadang solat lambat, kadang-kadang awas, kadang-kadang solat cepat kan? Kadang-kadang baca Quran tak, kadang-kadang baca pun tak faham. Banyak kita tak serah diri, tapi itu pun kita tak baca doa ni. Yang kita baca doa apa dah? Ya Allah, jauhkan aku daripada COVID-19. Bukalah PKP dengan cepat. Aku dah tak tahan duduk di rumah. Beza tak? Sangat berbeza. Kemudian Ibrahim bukan berdoa untuk mereka berdua sahaja. Dia doa juga wa min zurriyatina, dan dari zuriat. Apa makna zuriat? Makna ke bawah lah, anak, cucu, cicit ke bawah kan. Dan daripada zuriat kami juga jadikan ia ummatan. Ummatan makna jemaah ataupun kumpulan muslimah yang juga berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Hanya kepada engkau. Kepada engkau. Kepada engkau. Okey. Di sini pula apa pengajaran? Saya ada dengar satu ceramah daripada Syekh Muhammad Khair daripada Syria. Dia hurai ayat 127, 128, 129 sampai 23 rakaman, 23 kelas. Sebab apa? Pengajarannya sangat-sangat banyak. Dan sebab itulah Ibrahim, Allah jadikan dia sebagai ikutan. Bila cerita Ibrahim ni, makna kita kena perhati. Ada benda yang wajib kita ikut. Bukan setakat sunat je. Yalah, kalau Ibrahim buat, maka kita lagi wajib kena buat sebab kita orang biasa. Okey, di sini dia bukan setakat berdoa untuk dia dan anaknya supaya sentiasa serah diri. Tapi dia doa juga supaya zuriat dia juga jadi orang apa? Serah diri. Siapa? Siapa zuriat dia ni? Yalah, siapa? Umat Nabi Muhammad lah ni. Sebab Nabi Ismail daripada bangsa Arab. Yang selepas Nabi Ismail, semua Bani Israel. Tak ada Nabi daripada kalangan bangsa Arab, tak ada. Sehinggalah zaman Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya doa ni adalah doa kepada Nabi Muhammad dan kita. Subhanallah. Siapa doa pada kita supaya kita jadi orang Islam? Siapa ni? Sejak bila? Sejak beribu tahun sebelum kita lahir. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Satu. Bila kita doa, jangan doa untuk kita dan anak kita sahaja. Tapi doalah. Doa juga untuk keturunan kita, mungkin 10 generasi. Kenapa kena doa kepada semua? Bukan anak saja, tapi kepada semua.
Kenapa? Kenapa kamu dipahala juga tu kita? Apa dia? Kalau semua menjadi baik disebabkan doa kita, maka kita akan dapat pahala. Apa saja mereka buat daripada amal soleh, kita duduk dalam kubur dapat. Kalau 10 keturunan kita dapat. Sebab itulah Nabi Muhammad cakap apa? Dalam satu hadis sahih, Nabi kata, Ana da'watu Abi Ibrahim. Hadis sahih. Aku adalah hasil dakwah Abi, bapakku Ibrahim. Boleh faham? Jadi Nabi Muhammad ni antara sebab dia lahir, selain daripada perancangan Allah, antara sebabnya ialah hasil doa Nabi Ibrahim. Cuba bayangkan, Nabi Ibrahim dapat tak pahala hasil daripada kerja dakwah Nabi Muhammad? Dan hasil dakwah daripada selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dapat juga tak? Subhanallah. Makna pemikiran orang beriman, khususnya para Nabi, bukan setakat untuk dia je. Bukan untuk setakat 2-3 generasi, tapi sampai bila-bila. Itu satu. Yang kedua, apa doa Nabi Ibrahim? Sekarang, doa Nabi Ibrahim mustajab tak? Sebab apa mustajab? Pertama, dia Nabi. Yang kedua, dia berdoa di mana ni? Baitullah. Ramai tak orang kita bila pergi Mekah, kita pesan apa? Doa kan? Kadang-kadang kita siap ada buku 35 kan, doa untuk keluarga kita saja. Sebab dalam kepala kita doa di Mekah mustajab. Satu di Mekah, yang kedua doa dekat Kaabah kan? Doa dekat Multazam. Tapi Nabi Ibrahim ni doa setelah dia bukan tengok Kaabah, dia bina Kaabah. Lagi hebat doa dia. Okey, dalam keadaan doa dia dimakbulkan, apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Apa yang dia minta ni? Yang dia minta ialah semua anak cucu dia jadi orang yang betul-betul berserah diri pada Allah. Dalam keadaan doa dimustajabkan, dia betul-betul ambil peluang supaya apa? Anak dia, diri dia, cucu dia, cicit dia semua menjadi orang yang betul-betul serah diri pada Allah. Cukup. Ada tak dia minta jadikan anak cucu aku juga sebagai seorang engineer, seorang lagi doktor? Ada? Tak ada. Kenapa? Sebab engineer ke doktor ke guru sekolah ke semua itu adalah nak cari rezeki, dan rezeki semua telah ditetapkan. Betul tak? Apa kamu kerja pun rezeki mesti ada. Tapi kerja yang utama kamu ialah jadilah orang Muslim yang sentiasa serah diri pada Allah bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Itu yang tugas utama kita. Dan itulah yang sepatut mak bapak doa untuk anak dia. Tapi malangnya sekarang mak bapak banyak berdoa untuk anak apa dia? Berjaya dalam pelajaran. Cuba kita fikir, berapa ramai mak bapak doa supaya anak dia betul-betul serah diri pada Allah? Berapa ramai? Tak ramai. Betul tak? Tak ada rasa. Tak ada rasa. Rasa betul lah tu. Tak ada. Tak ada. Betul. Tak ada. Betul. Betul. Itulah hakikatnya. Makna apa tu? Makna apa tu? Kita baca selawat pada Nabi Ibrahim AS dalam tahiyat kan, betul tak? Tapi mulut baca, perangai tak ikut pun Nabi Ibrahim. Mulut selawat pada Ibrahim, tapi matlamat kita dunia. Minta anak berjaya dalam peperiksaan, minta anak berjaya dalam interview, minta anak kita berjaya bila masuk universiti. Supaya naik pangkat. Ya Allah, semua dunia. Jarang mak bapak doa, ya Allah, jadilah anak aku ni serah diri pada engkau. Bila masuk waktu salat, terus sami'na wa ata'na. Sentiasa baca Quran, sentiasa berzikir. Dia nak jadi doktor ke itu, aku serah pada engkau. Itu tak penting. Yang penting aku nak dia jadi orang yang betul-betul serah diri pada Allah. Tak ramai. Boleh? Soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu soleh tu. Ya, soleh. Tapi kadang-kadang kita baca doa tu kan,
Baca mulut je. Rabbana apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Maaf saya nak beritahu. Kadang-kadang kita hafal doa tu, tapi kita tak fokus pada maksud dia. Maksud dia apa dah? Jadikan anakku penyejuk hati. Apa makna penyejuk hati? Dia tak mungkin anak kita menyejukkan hati kecuali anak kita berserah diri pada Allah. Dan tak mungkin anak kita berserah diri pada Allah kalau anak kita tak faham agama. Kita minta anak kita qurrata ayun, tapi cara bukan ke situ. Cara apa dia? Supaya dapat dunia. Supaya berjaya dalam urusan dunia. Tapi doa qurrata ayun. Betul tak? Kalau betul kita minta qurrata ayun, usaha pun kena selari. Usaha kena selari. Bagi anak kita faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Okey? Lagi, apa doa Nabi Ibrahim? Ya. Ya. Sedihnya Ustaz, dahilnya, ya Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Dah rasa macam tu baguslah. Itulah Quran. Itulah Quran. Quran nak tegur kita kan. Kita kalau tak faham Quran, kita short sendiri tak? Short sendiri je. Kita target anak kita berjaya dalam peperiksaan. Solat lambat, Quran baca tak faham. Macam mana nak jadi muslimah? Okey, tengok apa doa Nabi Ibrahim seterusnya. Wa arina. Dan arina apa dia? Apa mana arina? Biasa dengar tak arina? Tak biasa. Kalau Ariana? Oh, tu biasa. Ariana apa dia? Tengok. Mulut baca Arina tapi yang faham Ariana. Apa makna Arina? Dia sebenar daripada ara. Ara memperlihatkan. Kalau fi'il amar, tunjukkan. Ari. Ari itu mana? Tunjukkan. Kalau tunjukkan kami, tambahlah na. Arina. Arina makna tunjukkan kami. Manasikana. Apa makna manasik? Manasik daripada perkataan nusuk. Manasik daripada nun sin kaf. Apa makna nusuk? Kita biasa sebut tak di mana-mana dan bila-bila nusuk? Apa? Cuba baca. Cuba sebut nusuk. Bila kita baca? Yalah bacalah. Ada ke tak? Inna salati wa nusuki. Apa mana? Sesungguhnya solatku dan suki apa dah? Nusuki. Amalan ibadahku. Jadi manasik ni berasal daripada nusuk, iaitu ibadat. Kemudian dijadikan mansak. Ada nun. Mansak. Mufrad dia mansak. Kalau jamak manasik. Bila ma kat depan ni menunjukkan apa? Tempat. Mat'am, kan? Mahsyar, majlis. Jadi kalau nusuk ibadat, kalau mansak tempat ibadat. Kalau manasik tempat ibadat. Biasa kita dengar tak? Khuzu anni manasikakum. Manasik haji. Biasa dengar kan? Makna apa tu? Cara-cara melakukan kerja haji ataupun tempat-tempat kerja haji. Muzdalifah, Arafah, Mina, kan? Safa, Marwah. Okey. Jadi di sini manasik ada dua maksud. Pertama, tunjukkan kami cara ibadat kami. Yang kedua, tunjukkan kami cara kami melakukan haji. Berserah diri kepada engkau dan tunjukkan kami manasik, cara beribadat. Okey. Apa pengajaran pula? Ini doa yang keberapa dia ni? Sebelum ni taqabbal minna, terima ibadat kami. Yang kedua,
jadikan kami orang berserah diri, aku dan Ismail. Yang ketiga, jadikan zuriat aku juga semuanya berserah diri. Bukan semua ni, dia kata min. Dalam bahasa Arab kalau kita belajar min, antaranya makna dia litab'id, untuk sebahagian. Kenapa dia minta sebahagian zuriat jadi orang yang berserah diri, bukan semua? Kenapa? Min makna jadikan sebahagian zuriat kami. Kenapa dia tak minta semua? Ha? Apa dia? Mana dia tahu? Sebelum ni Allah kata apa? Ini adab Nabi Ibrahim bila berdoa. Dia ingat sebelum ni Allah tegur dia. Apa yang dia minta bila Allah jadikan dia sebagai ikutan, dia minta apa? Jadikan semua zuriat aku juga sebagai ikutan. Allah kata apa? Yang zalim tak boleh. Makna Allah bagi peringatan, ada zuriat kamu yang akan jadi kafir dan zalim. Maka beradab, Ibrahim beradab, dia kata sebahagian. Okey? Dan di sini juga pengajaran besar ni. Dia apa Ibrahim minta ni? Arina manasikana. Pengajarannya apa? Subhanallah. Saya nak tanya, Nabi Ibrahim dengan ulama kita mana lebih hebat? Nabi? Tapi antara dua ni, siapa yang mereka reka ibadat? Ulama. Boleh faham? Logiknya apa? Ini Allah kata jadikan Ibrahim sebagai ikutan. Apa dia? Jangan mereka ibadat. Sebab Ibrahim pun tak mereka. Walaupun dia seorang Nabi dan dia bina Kaabah pula. Logiknya, ala reka je lah. Sebab kamu Khalilullah, kekasih Allah. Tak. Ibrahim pun minta Allah tunjukkan cara beribadat yang betul. Aku tak nak reka-reka, aku tak boleh. Sebab cara nak sembah engkau, mesti cara datang daripada engkau, bukan daripada kepala aku. Kan? Jadi saya nak ingatkan kepada siapa yang suka bersandar pada guru, ulama dan lagi teruk bersandar pada mimpi. Saya dapat amalan daripada mimpi. Mimpi Ibrahim dengan mimpi kamu mana lebih baik? Mengarut. Mana lebih baik? Kenapa Ibrahim tak kata, ya Allah bagilah aku mimpi untuk aku dapat cara beribadat? Tak, tunjukkan. Rendah dirinya Nabi Ibrahim. Rendah dirinya Nabi Ibrahim sebab cara beribadat pada kamu, engkau saja yang tahu. Tunjukkan aku. Boleh? Jadi kepada orang yang suka buat benda bid'ah, saya nak bagi, bukan nak bagi amaran. Saya nak bagi peringatan. Cukup-cukuplah perasan. Cukup-cukuplah berhujah. Cukup-cukuplah berdebat. Cukup-cukuplah bagi 1000 alasan. Nabi tak larang. Kalau itulah hujah, Nabi Ibrahim lagi ada hujah. Dia boleh buat apa saja ibadat. Sebab apa? Allah tak larang. Kan? Sebab dia Nabi. Tak. Dia pun minta pada Allah, tunjuk cara beribadat. Jadi kamu jangan memandai-mandai. Kamu Nabi Ibrahim pun tak, Nabi Muhammad pun tak. Kamu hanya Pakcik Ibrahim. Okey, kemudian lepas tu wa tub alaina, dan tub, terimalah taubat. Terimalah taubat kami. Apa pula ni? Tengok susunan ayat. Pertama dia buat apa? Dia buat apa? Kaabah. Kaabah tu rumah Allah, bukan rumah dia kan. Yang kedua, dia takut tak diterima. Yang ketiga, dia doa supaya dia menjadi orang yang, walaupun dia memang dah berserah diri dengan anak dia Ismail 100%. Yang ketiga, dia minta juga zuriat dia semua. Yang keempat, dia minta supaya tunjukkan cara beribadat yang betul. Dalam empat-empat ada dosa tak? Ada kesilapan tak? Tiba-tiba minta bertaubat. Apa maksud? Kalau sini mengumpat, sini menipu, sini rasuah, sini watub alaina, okeylah. Kan?
Apa pengajarannya? Dia rasa dia hamba, kemudian bukan mesti amalan yang pada zahirnya betul, bukan mestinya betul. Kadang-kadang amalan yang pada zahirnya betul tapi ada unsur riak. Kadang-kadang salat nampak betul dah awal waktu, dah berjemaah tapi tak khusyuk. Kadang-kadang salat malam dah okey kan, hitam dahi tapi masuk Facebook. Jadi banyak amalan kita yang pada zahir nampak betul tapi hakikat kita tak tahu. Maka kena sentiasa minta ampun kepada Allah. Jadi jadikan Ibrahim. Jangan kata, Ustaz, saya rasa amalan saya semua dah okey. Sejak saya balik Mekah dah. Rokok dah berhenti kan. Sembang lepak pun tak kan. Jangan. Sebab Ibrahim pun lagi tak ada dosa. Tapi minta tak ampun. Jadikan Ibrahim sebagai imam ikutan kamu. Okey. Kemudian innaka, sesungguhnya engkau anta at-tawwab, sesungguhnya engkau hanya engkau at-tawwab, penerima taubat. Ada satu lagi, at-tawwab mana? Sirah mubalaghah, yang banyak menerima taubat. Itu sifat Allah. Kalau Allah ni tak banyak terima taubat, dia beza. Kalau at-tawwab maknanya banyak menerima taubat. Kalau biasa-biasa dalam bahasa Arab panggil apa? At-taibu, yang terima taubat. Maknanya kalau Allah tu sifat dia at-taibu, ramai masuk neraka. Katalah Allah at-taibu kan, hanya terima taubat sekali seminggu. Hari Jumaat aja. Kalau kamu mati hari Khamis, nasib kamulah. Tapi at-tawwab mana apa? Allah terima taubat berapa kekerapannya? Berapa lama? 24 jam. Allah sentiasa buka tangannya untuk terima taubat di waktu pagi orang yang buat dosa malam. Dan Allah terima taubat malam untuk orang yang buat dosa di siang hari. Siapa yang datang kepada Allah nak bertaubat dalam keadaan berjalan, Allah datang menghadapnya untuk terima taubatnya dalam keadaan itulah Allah. Jadi bersyukur sebab Allah ada sifat at-tawwab. Kita kalau buat salah dengan manusia, manusia boleh tak maafkan kita bila-bila masa di mana-mana sahaja? Tak boleh. Tunggu hari raya. Ataupun ada yang tak boleh terimakan. Tunggu hari raya yang ke-7. Lagi Ar-Rahim Maha Penyayang. Okey, boleh. Banyak tak contoh tauladan daripada Nabi Ibrahim yang sepatut kita ikut? Banyak tak? Banyak. Kalau kita tak tadabbur ni, kita selawat je dalam solat, tapi tak tahu nak ikut apa Ibrahim. Betul? Itulah kelebihan tadabbur. Sebab masa pun dah cukup, ayat ni tak sempat. Jadi dapatlah pahala orang yang menulis. Jadi dia akan dapat dua pahala. Satu dia tulis malam ni, tak jadi tadabbur, tulis sekali lagi dapat pahala sekali lagi. Ustaz. Ya. Maknanya doa ni kita kena amalkan Ustaz ya? Untuk dapat pengajaran. Tak, dia bilang jangan amalkan semua. Jangan ambil daripada awal tu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, boleh. Lepas solat, lepas puasa kan? Lepas baca Quran, baca doa tu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hafal doa ni. Wajib hafal ni sepatutnya. Kemudian lepas tu Rabbana waja'alna muslimin ni, jangan. Sebab anak kita bukan seorang je. Nanya tak masuk suami, tak masuk isteri kan? Kalau nak baca yang lepas tu,
Kalau nak baca, tapi kita ubahlah. Jadi seolah Quran tu doa tu bukan daripada Quran. Kita kata Rabbana waj'alna muslimina. Rabbana waj'alna muslimina. Okey. Okey. Mai tu dua ya Ustaz ya, dua orang kan. Ya. Mai bukan dua orang, muslimai ni dua orang. Okey, ada soalan? Saya nak tanya, kita baru nak betulkan diri ke arah kebaikan, tiba-tiba nyawa kita diambil Allah, adakah kita akan dibangkitkan dengan orang beriman? Soalan kalau kita baru nak betulkan diri, nak kembali kepada Allah, lepas tu kita mati. Tak, soalnya kita bertaubat tak daripada semua dosa. Kalau kita bertaubat daripada semua dosa dan kita sedang berusaha untuk baiki diri, insya-Allah kita mati dalam keadaan beriman. Sebagaimana yang bunuh 100 orang kan. Yang bunuh 100 orang tu tak sempat buat apa-apa pun. Lepas dia bunuh 100 yang ke-100, dia nak pergi bertaubat di satu kawasan kan, ataupun di kampung yang lain. Di tengah jalan mati. Sempat buat apa-apa tak? Tak, baru berjalan. Tapi Allah terima taubatnya dan dia ahli syurga. Dia tak sempat datang kelas tadabbur di Bukit Jelutong. Kita dah ikut tadabbur kan, insya-Allah. Kalau betul ikhlas bertaubat, Allah terima. Walaupun yang Allah tak terima bila ni? Bila tak ikhlas, tak cukup syarat, ataupun cukup syarat tapi nyawa dah sampai ke halqum. Saya rasa yang bertanya nyawa belum sampai ke halqum. Saya baru dapat berita suami kepada pelajar saya, dia kena COVID-19. Saya dah begitu sebelum ni kan, dua pasangan suami isteri yang menyawa dengan oksigen. Dalam tanda apa ada oksigen. Tadi pukul 8.10 dah meninggal. Tak, suami dia je. Dia, isteri dia student saya. Isteri dia pun dah masih kat hospital stage 4. Dia sekarang ramai orang tak percaya, tapi itulah yang berlaku sekarang. Dia kadang-kadang tak ada simptom, tak ada tanda-tanda kan. Dan bila dia serang sampai dah tahap 4 dah. Jadi kita sama-sama tak payah baca Fatihah. Kita sama-sama berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz, bolehkah kita amalkan solat sunat taubat dan sunat istikharah pada setiap malam? Adakah ia merupakan sunnah Nabi? Bukan sunnah Nabi Sunat taubat setiap malam dan juga sunat istikharah setiap malam bukan sunnah Nabi. Dia taubat ni jadi isu sekarang kan. Ada seorang ustazah, dia kata siapa yang tak pergi solat Jumaat 3 kali berturut-turut, dia wajib solat taubat. Salah. Dia bercakap bukan berdasarkan dalil. Solat sunat taubat, nama lagi solat sunat. Jangan wajibkan benda yang sunat. Solat sunat lah kan. Jangan kita wajibkan. Yang wajib bertaubat, bukan solat sunat tu. Jadi soalan dia, boleh tak kita solat sunat taubat setiap malam? Bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Kenapa nak solat setiap malam? Adakah kita buat dosa setiap malam? Kalau buat dosa setiap malam, mana taubat tak diterima lah. Faham tak? Sebab syarat taubat diterima apa dia? Berhentilah buat dosa. Berhentilah buat dosa. Kemudian yang pasal solat sunat taubat, Nabi sebut hadis, dengar baik-baik. Maksud hadis ni Nabi kata siapa yang berdosa, siapa yang melakukan dosa, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun, maka Allah akan ampunkan dosanya. Dalam hadis tu Nabi tak sebut nama solat. Nabi kata selepas berdosa ambil wuduk, salat 2 rakaat. Ulama kata solat sunat taubat, okeylah, tak ada masalah, istilah. Tapi syarat nak solat tadi Nabi kata apa? Sebelum tu apa? Dia buat dosa. Jadi dalam keadaan dia tak buat dosa, dia pun tak menyesal, tak tahu apa dosa, kenapa nak solat sunat taubat? Baik dia solat tahajud. Wallahu a'lam. Begitu juga solat istikharah. Solat istikharah ni bukan mesti tiap malam. Apa makna istikharah? Istikharah ialah buat pilihan bila ada pilihan.
pilihan tu mesti dua-duanya baik dan mesti dua-duanya halal. Kalau satu baik, satu tak baik, jangan solat istikharah. Saya ni nak merokok ni, nak solat istikharah ke tak? Tak payahlah. Contohlah ada orang masuk membina anak kita 2 orang kan. Dua-dua okey, dua-dua solat. Masa tu solat istikharah lah. Takkanlah dua-dua, setiap hari ada orang masuk membina. Setiap hari ada 2 pilihan. Jadi solat istikharah tiap malam tak betul lah tu. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. what about sembahyang hajat? Solat sunat hajat. Salat sunat hajat ada hadis, tapi hadis tu kata ulama hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dan ada juga ulama mengatakan salat sunat hajat juga lebih kurang solat istikharah. Jadi kita solat hajat berpandukan hadis solat istikharah, maka tak salah lah. Cuma kena ada pilihan, kena ada hajat. Itu satu. Yang kedua, jangan melakukan secara berjemaah. Sebab hajat siapa ni? Hajat jemaah ke hajat kita? Kalau hajat kita, jangan menyusahkan orang tolong solat untuk kita. Kemudian bila kita berhajat, yang mana lebih ikhlas? Kita solat sorang-sorang tengah malam dengan kita panggil ramai-ramai. Yang lebih ikhlas, kita bila ada hajat kita nak Allah makbulkan. Dan Allah akan makbulkan bila solat tu lagi ikhlas. Lagi kita bangun tengah malam, lagi orang tak tahu, lagi Allah akan makbulkan insya-Allah. Putus. Tadi terputus Ustaz. Sekarang ada tak? Kan saya dengar. Tadi tapi bila Ustaz respon mula-mula tadi terputus tidak? Sekarang tersambung balik tak? Saya tak dengar Ustaz punya explanation mula-mula tadi. Ya, betul-betul. Bila line dah okey, Ustaz dah akhir-akhir dah. Apa dia soalan tadi? Bahagian awal penerangan tadi tak dapat. Awal penerangan tak ada. Taubat dengan istikharah. Solat sunat hajat. Salat sunat hajat. Salat sunat hajat. Kita dengar berjemaah tadi galakkan. Ya. Yang awal tadi. Dia salat sunat hajat ni ada hadis, tapi hadis tu ulama kata dhaif. Tetapi ulama kata kalau nak salat hajat mungkin boleh kita berdasarkan kepada hadis solat istikharah. Istikharah tu sebenarnya hajat lah. Cuma dia lebih kepada bila ada 2 pilihan ataupun 3 pilihan dan semua pilihan tu adalah baik. Yang kedua, jangan buat secara berjemaah. Jangan buat secara berjemaah sebab hajat kita seorang. Kenapa nak dikongsikan dengan orang lain? Kemudian kalau kita buat seorang itu lebih ikhlas. Bangun tengah malam, Allah sebut dalam satu hadis kursi. Dengar, Allah sebut dalam satu hadis kursi iaitu Allah turun ke langit dunia di 1/3 malam. Dan Allah bertanya lagi, siapa yang ada hajat, dia minta masa ni aku akan perkenalkan. Hadis sahih. Allah sendiri tanya. Kita tak buat juga waktu tu. Kita buat apa? Waktu Allah tak tanya. Bila lepas maghrib? Lepas tu depan orang ramai. Pelik tak kita? Jadi banyak kita beramal ni ikut apa orang buat. Bukan ikut apa yang Allah suka. Mana kesimpulannya adalah sunat hajat tu. Mana-mana solat sunat yang lebih baik berjemaah atau mana yang Solat sunat berjemaah ialah yang Nabi buat secara berjemaah seperti solat sunat hari raya, solat minta hujan, solat gerhana, solat tarawih. Selain daripada tu tak disunatkan. Ya? Solat fardu berjemaah. Solat fardu berjemaah ramai pula tak nak buat. Solat fardu berjemaah, ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau apa ni, dia kan 2/3 malam. 1/3 malam. Ya. Dalam sujud tu kita minta hajat pada Allah lah. Yelah. Masa tu kita dengan Allah je. Abah kita tidur, mak kita tidur. Siapa yang boleh laksanakan, tunaikan hajat kita? Siapa dia? Allah je. Maka minta dengan Allah. Kalau tak boleh minta dalam bahasa Arab, minta bahasa Melayu je. Allah faham. Tuhan ni Rabbul Alamin, bukan Tuhan Rabbul Arab. Yang
Ya, yang terbaik dalam sujud. Sujud pula, sujud dalam solat. Bukan sujud di luar solat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz. Wa anta fajazakallahu khair. Ustaz, pembinaan Kaabah masa Ibrahim buat ni, adakah ini kali pertama yang dia dengan Ismail buat ataupun memang dah ada asas pada situ, kat situ, dan dia hanya meletakkan batu asas? Tidak ada dalil lah. Ada orang kata Adam yang binakan, ada orang kata Nabi yang lain. Tapi semua tu tak ada dalil. Yang ada dalil ialah ayat ni. Allah kata Nabi Ibrahim yang meletakkan asas. Jadi kita ikut dalil yang jelas daripada Al-Quran. Ada pun pendapat yang mengatakan ada orang lain, tidak ada dalil. Jangan menyusahkan diri pening-pening. Ha? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, Facebook okey tak? Facebook okey tak? Boleh bagi respon? Tak ada lah Ustaz. Tak ada dah? Putus terus. Facebook tak okey Ustaz. Ha? Facebook tak okey. Tak ada lah. Facebook interaktif. Facebook. Wait, Ustaz. Mak saya kebut potong lah. Ada elok. Kebut potong dulu. Tak boleh nak masuk balik. Tak boleh lah. Tak tahu. Sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kebut potong. Zoom. Tidak dengan jemput. Saya nak tanya tentang anjuran supaya kita lakukan solat takbir sekali dalam umur hidup. Solat apa? Adakah ini termasuk solat sunat takbir? Ya. Adakah ini termasuk dalam sunnah Nabi? Okey. Hadis berkenaan dengan solat sunat tasbih, ulama hadis berbeza pendapat. Ada mengatakan ia sahih. Dan ada mengatakan hadis itu adalah dhaif. Jadi siapa yang terima pendapat yang mengatakan hadis solat tasbih sahih, silalah dia solat. Tapi jangan solat berjemaah, solat sorang-sorang lah. Okey. Yang mengatakan solat hadis pasal solat sunat tasbih ni dhaif, satu dia kata sebab salah seorang perawinya ada masalah. Yang kedua, dari segi maksud pun macam tak logik. Dengar, ini hujah. Ha? Dia kata dari segi maksud tak logik. Kenapa? Apa yang tak logik? Solat sunat tasbih ni dibaca zikir banyak tak? Berapa semua? Banyak. Berapa semua? 335. Berapa? Setiap satu 350. Satu rakaat. 300. Semua sekali. 300. Okey, katalah 300 lebih kan? 300 lebih kan? Saya nak tanya, ini hujah ulama. 375 setiap rakaat. Okey. Maknanya kalau 2 rakaat 700 lah. Kan? Dengan zikir yang begitu banyak ni, sepatut solat ni lah solat yang terbaik. Betul tak? Solat sunat subuh tak adalah zikir banyak. Solat witir tak adalah zikir banyak. Tiba-tiba solat sunat tasbih zikirnya begitu banyak sekali. Logiknya, inilah solat sunat yang terbaik. Tapi Nabi kata apa dalam hadis tu? Buatlah setiap hari sekali. Kalau tak boleh, setiap minggu sekali. Kalau tak boleh, sebulan sekali. Kalau tak boleh, kalau tak boleh, Umur hidup sekali. jadi timbul persoalan. Sekali seumur hidup. Okey, timbul persoalan. Kenapa solat ni begitu baik, zikirnya banyak, kenapa Nabi kata sekali seumur hidup? Sedangkan solat sunat subuh, tak adalah zikir banyak, tapi Nabi tak pernah tinggal. Bukan Nabi kata sekali seminggu, bukan sekali seumur hidup. Nabi tak pernah tinggal solat sunat subuh, sedangkan dia tak ada zikir. Boleh faham? Logiknya, kalau solat sunat tasbih ni terbaik, Nabi galakkan buat sepanjang masa. Itu bagi pendapat yang mengatakan ta'am. Jadi siapa yang nak ambil pendapat hadis solat tasbih sahih, silakan. Tapi jangan buat berjemaah. Saya ambil pendapat mengatakan ta'am. Fokus pada sunat yang, dengar, fokus pada sunat yang Nabi utamakan. Yang Nabi tak pernah tinggal. Kadang-kadang ada orang buat solat sunat tasbih, zikir bukan main lama. Tapi solat 12 rakaat, ba'diyah dengan qabliyah, yang ganjarannya istana, dia tak istiqamah. Ini salah ni, salah. Kena utamakan yang apa Nabi utamakan.
Yang Nabi tak pernah tinggal. Ni 12 rakaat solat sunat ni. Tapi kadang-kadang ramai yang tak istiqamah. Ramai tak cukup 12. Tapi solat sunat tasbih nombor 1. Salah. Yang akhir zaman Ustaz, trend sekarang bulan Ramadan aja jemaah di masjid lepas solat tasbih ni. Jadi trend. Trend tu kalau kita belajar sebelum ni, trend tu adalah bukan daripada Nabi. Sebab hidayah yang sebenar ialah hidayah daripada Allah dan Rasul. Kalau selain pada bukan daripada Allah, bukan daripada Rasul, apa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita buat apa yang kita suka, bukan apa yang Allah suka. Okey, cukup ah? Ustaz, saya tanya pasal Tamin nadu. yang 12 rakaat tu. Ya? Yang 12 rakaat yang Nabi buat ialah 12 rakaat solat sunat rawatib tu. Ya. Tapi ada juga dalam hadis Nabi buat solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib dengan yang 2 rakaat selepas isyak yang lepas 2 tu, maknanya tambahan 2 lagi. Ya. So macam mana Ustaz? Macam tu patut ke saya buat 12 je ataupun yang sebelum maghrib tu buat juga dengan yang isyak tu? Nak gaji 5,000 ke nak gaji 10,000? Masalahnya memang yang 2 sebelum yang okey, dengar. Yang 12 rakaat ni dipanggil sunat muakkadah, sunat yang dituntut, iaitu yang Nabi selalu buat. Nabi tak akan tinggal kecuali bila musafir. Okey? Ini 12 rakaat. Adapun yang sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar dan 2 rakaat selepas isya itu kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Dipanggil sunat ghaira muakkadah, sunat yang tak kurang dituntut. Jadi sunnah Nabi, kita ikut sunnah Nabi. Yang Nabi buat tak tinggal, kita buat tak tinggal. Yang Nabi buat kadang-kadang tinggal, kita pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Okey? Ikut sunnah Nabi. Jazakallahu khairan Ustaz. Okey, wa anti wa jazakillahu khairan. Cukup ah? Assalamualaikum Ustaz. Ini hari kalau kita tak faham Al-Quran kita akan jadi kedai ya. Andai siapa tu? Kenapa? Kalau kita baca Quran tapi tak faham, jadi keldai ke? Tengok. Dia tak faham tu sebab dia tak nak belajar, walaupun peluang ada, maka jadi keldai lah, macam keldai. Tapi kalau dia tak faham, tapi dalam masa sama dia sedang belajar, dalam proses nak belajar dan nak faham, maka dia tak jadi keldai. Tengok keadaan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam. Sama-sama. Boleh lagi boleh tanya lagi tak? Ya. Ini soalan terakhir ya. Okay. Ada empat persoalan. Satu, apa maksud Ustaz ikut Nabi? Adakah keseluruhan Nabi only Nabi Muhammad SAW? Soalan kedua, kalau katakan kita niat sama untuk semua jemaah, ahli jemaah niat sama, iaitu untuk katakan untuk Palestin, tak bolehkah juga solat berjemaah untuk hajat? Soalan ketiga, kalau tak silap dengar saya, Ustaz kita tadi atas persoalan yang ada seseorang bertanya, apabila di sujud akhir kita doalah minta. Macam saya terdengar gunakan bahasa yang kita faham. Adakah kita boleh berbahasa Melayu dalam solat? Kena dalam solat sujud. Dan yang keempat, saya lupa dah yang eloklah lupa tu. Pertama, saya pun lupa yang pertama apa dia? Okey. Wajib kita ikut ialah Nabi Muhammad lah. Sebab bila datang Nabi Muhammad, dia membatalkan semua syariat semua para Nabi dan para Rasul sebelum. Sebab itu Nabi dipanggil Khatim Al-Anbiya, penutup kepada segala Nabi. Dan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran terbatal. Kita wajib beriman dengan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan kita wajib beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi beriman tapi tak ikut. Beriman bahawa dia datang daripada Allah kan.
Dan dengan Nabi Muhammad kita wajib beriman dan wajib ikut. Dengan Nabi Muhammad saja. Ini Ustaz ada Ibrahim. Okey, dia ada satu kaedah. Syariat sebelum Nabi Muhammad yang tak bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad, kita boleh ikut. Apatah lagi kisah Nabi Ibrahim Allah rakam dalam Al-Quran, maka itu juga adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang kedua, pasal apa doa sujud akhir? Boleh ke berbahasa Melayu? Dan ada pendapat yang mengatakan boleh sekiranya orang tu tak reti bahasa Arab, baru masuk Islam dan dia nak gunakan waktu yang terbaik doa, waktu mustajab, iaitu ketika sujud. Ada pendapat mengatakan boleh. Tak boleh kita nak kata batal. Yang batal ni bila bercakap. Ini bukan bercakap, ini berdoa. Dan ini pula khusus ketika sujud saja. Ketika selain pada sujud tak boleh. Ini pendapat. Ada pendapat kata tak boleh. Okey? Jadi kalau kita tak setuju, tak payahlah bergaduh kan. Lagi pula kita boleh bahasa Arab. Doa dalam bahasa Arab je. Yang ketiga, soalan hajat tadi. Kalau hajatnya sama, bolehkah berjemaah? Tak, hajat yang sama. Hajat yang sama, katalah ditakdirkan hajat yang sama. Masing-masing lah. Kenapa nak berjemaah juga? Saya nak tanya, kenapa nak berjemaah juga? Nabi tak buat berjemaah. Adakah kita ni lebih pandai pada Nabi? Saya tanya Ustaz, saya tanya. Saya pun saja jawab ni. Nanti dulu. Saya nak tanya, kenapa nak berjemaah sangat kan? Tujuan kita solat hajat, nak apa sebenar? Nak berjemaah kan nak Allah terima hajat? Biar jelas tujuannya supaya Allah terima hajat kita. Jadi kalau nak Allah terima hajat, tak perlu berjemaah. Apa kaitan dengan jemaah? Walaupun hajatnya sama. Satu lagi saya nak tanya, hajat Nabi dengan hajat kita mana lebih besar? Hajat Nabi. Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Besar tak hajat tu? Besar. Nabi tak pernah solat hajat dengan para sahabat. Nabi bila nak pergi berperang, Badar ke Uhud, besar tak hajat tu? Kalau kalah, habis Islam. Nabi tak pernah solat hajat bersama para sahabat. Okey, hajat kita apa dia? Nak berperang kan apa ni? SPM, mana SPM? Contoh kita ucap hajat pasal Palestin. Seluruh rakyat Malaysia minta Israel dimusnahkan. So juga hajat ramai-ramai untuk itu. Tak. Semua berdoa masing-masing di rumah. Dengar satu hadis Nabi kata doa al-mar'u li akhihi fi zahril ghaib mustajab. Doa seseorang kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tak tahu, mustajab. Makna tak ada siapa tahu. Sebab apa tak ada siapa tahu? Lebih ikhlas. Dia lebih ikhlas dan lebih mustajab. Jadi kalau semua hajat nak doa pada Palestin, bangun masing-masing di rumah masing-masing, 1/3 malam menangis depan Allah. Kenapa nak buat berjemaah? Saya pun tak faham. Saya dah bagi contoh kan. Nabi, hajat Nabi lagi besar nak berhijrah. Kalau gagal hijrah, habis Islam. Tapi Nabi tak panggil sahabat solat hajat bersama-sama. Doa je sorang-sorang. Nak solat berjemaah dan nak menangis berjemaah. Okey. Dah. Kak, ada 3 soalan kan? Yang keempat tu lupa. Tak payahlah, dah habis masa dah. Boleh tak simpan soalan keempat besok? Boleh. Boleh kan? Nanti tak ada pula orang lain satu soalan je, Kak 3 soalan. Okey, kita cukup setakat ni, kita sambung besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.